warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa ba'd. Kita mulakan Fadil Ustaz Saleh Zakri. Kita mulakan Mudir Zawiyah Nasiriyah Syekhuna Fadilatul Syekh Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Al-Azhari. Terusnya Fadil Ustaz Saleh Zakri, kemudian Al-Fadil Ustaz Zakwan Bukairi, Rahimahumullah Ta'ala wa ra'ahum. Seluruh muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi yang penuh barakah ini dalam majlis ilmu kuliah duha dapat pengampunan, keberkatan, kebaikan buat diri kita semua insya-Allah. Jadi insya-Allah pengajian kita seperti biasa minggu ini akan dimulakan dahulu oleh Fadil Ustaz Saleh Zakri menggunakan kitab 500 sunat dalam solat. Kemudian pada sesi kedua akan disambung oleh Fadil Ustaz Zakwan Bukairi, dan sesi ketiga kajian bersama Syekh Ulama kita Syekh Muhammad Nazrul bin Nasir Al-Azhari insya-Allah. Jadi tanpa menyiapkan masa dengan ini, saya menyerahkan majlis pada Fadil Ustaz Saleh Zakri untuk memulakan dan memimpin majlis kita pada pagi ini. Dengan segala hormat saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa ba'd. Yang saya kasihi Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Siraj, yang saya raikan, hadirin dan hadirat sekalian, para santri, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, juga yang mengikuti secara langsung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita di dalam usaha kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita bertemu minggu ni untuk meneruskan rutin mingguan kita di Zawiyah Nasiriyah kuliah duha bersama Syekhuna Syekh Nazrul Nasir Hafizahullah Ta'ala. Dan kuliah akan dimulakan mulai hari ini, dan selepas ini kuliah akan dimulakan oleh saya terlebih dahulu. Kita akan bacakan kitab yang kita dah mula. Kita akan sambung baca kitab 500 sunat-sunat di dalam solat, di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian akan disusuli oleh Al-Fadhil Ustaz Zakwan yang akan membacakan kitab Asy-Syamil fi Khulasatil Syama'il selama lebih kurang 30 minit. Kemudian akan diteruskan oleh Syekhuna, tuan guru kita Hafizahullah Ta'ala. Baik, untuk kitab 500 sunat-sunat di dalam solat, kemarin staf Zawiyah Nasiriyah hanya berjaya dapatkan ada 4 nuskhah stok yang masih lagi tinggal, yang masih ada di maktabah di Sungai Petani. Hanya ada 4 nuskhah yang tersedia. Memang kita berniat untuk nak beli lebih kurang dalam 20 nuskhah untuk dijual di sini. Cuma yang ada cuma 4 nuskhah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada nak dapatkan kitab ni, boleh berikan
boleh buat pembayaran dan berikan nama kepada salah seorang daripada santri untuk kita dapatkan pada minggu depan. Jadi dalam kitab ni, kalau inilah siapa yang ada 4 nuskhah tu, dalam kitab ni adalah terjemahan daripada matan asal karangan Al-Allamah Habib Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, dan juga ada sedikit syarahan ringkas daripada penterjemah. Cuma saya akan bacakan matan sahaja, dan kita tak bacalah terjemahan syarahan yang ada di dalam kitab terjemahan ni. Saya tak bacakan, saya cuma bacakan matannya, dan saya rujuk kitab syarahan daripada Dr. Luqman Al-Azhari, yang mana terjemahan ni dan syarahan ringkas yang ada di dalam terjemahan tu kebanyakannya diambil daripada kitab Bidayatul Minnah karangan Dr. Luqmanul Hakim Al-Azhari. Dan alhamdulillah Dr. Luqman ada menziarahi Zawiyah Nasiriyah lebih kurang seminggu yang lepas, dan mengijazahkan semua kitab-kitabnya kepada asatizah Zawiyah Nasiriyah dan juga semua santri. Baik, kita mula baca dekat tempat yang kita berhenti minggu lepas. Syarat sunat yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin an takuna al-asabi'u munhaniyatan. Kita berhenti minggu lepas dekat sunat yang ke-37, ayyuhaziya bi ru'usil asabi'i a'la udhunayh, bertentang ataupun berbetulan hujung jarinya dengan atas telinga, bahagian atas telinga. Sunat yang ke-38, antakunal asabi'u munhaniyatan. Sunat yang ke-38, hujung jari dibengkokkan. Antakunal asabi'u munhaniyatan. Jadi waktu kita angkat takbir, waktu kita angkat takbir, sunat bagi kita untuk membengkokkan hujung jari kita dengan kadar yang sederhana, menghadap ke arah kiblat. Jadi telapak tangan kita yang kita baca sebelum ni, sunat telapak tangan adalah menghadap ke arah kiblat. Waktu kita angkat telapak tangan tu, sunat bagi kita membengkokkan hujung jari menghadap ke arah kiblat sedikit. Jadi bukannya bengkok straight macam ni, tapi hanya bengkok secara sederhana. Ini seperti yang disebut oleh Imam Syamsuddin Romli. Adapun Imam Ibn Hajar mengatakan tidak disunatkan untuk bengkokkan jari, sebaliknya kita biarkan jari kita terbuka dengan straight macam ni. Sebab apa? Sebab untuk menyediakan seluruh anggota tubuh badan ketika masuk ke dalam solat. Dan musannif memilih pandangan daripada Imam Romli, iaitu membengkokkan hujung jari menghadap ke arah kiblat, seperti mana yang banyak diamalkan di Nusantara. Sunat yang ke-39, antakunal asabi'u mansyuratan, bahawa jari-jari tangan itu dibukakan. Mansyuratan, dibukakan maknanya tidak digenggam, tidak ditutup. Ini yang ke-39. Yang ke-40, an yuhadiya bikaffaihi mankibai. Sunat yang ke-40, berbetulan kedua tangannya dengan bahu. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim yang menjadi dalil kepada sunat ini. Hadis daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibai. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan solat mengangkat kedua-dua tangannya sehingga berbetulan dengan bahunya.
Dan Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini, mengatakan maksud berbetulan dengan bahu adalah berbetulan dengan bahu daripada sudut bukaan tangan kita. Jadi bukaan tangan kita ni bila kita angkat, Imam Nawawi mensyarahkan maksud hadis berbetulan dengan bahu adalah seperti mana yang kita jelaskan pada minggu lepas, hujung jari, ibu jari terletak di cuping telinga dan atas jari terletak di bahagian atas telinga. Adapun berbetulan pada bahu dekat sini adalah daripada sudut bukaan tangan kita. Jadi tangan kita buka tu, kita tak terlalu masuk ke dalam dan tak keluar ke kiri dan ke kanan. Jadi kita angkat macam ni, ibu jari dah kena dengan cuping telinga, atas jari dah kena dengan hujung telinga, dan tangan kita akan berbetulan dengan bahu di sudut bukaan tangan kita ni. Jadi ni seperti yang ditafsirkan oleh Imam Nawawi. Dan ada juga yang memegang hadis ini dengan maksud berbetulan dengan bahu adalah memang berbetulan dengan bahu. Dia punya angkat tangan dia tu berbetulan dengan bahu macam ni. Maksudnya yang tadi tu ditafsirkan oleh Imam Nawawi dan juga yang diamalkan di dalam mazhab Syafi'i. Apabila dikumpulkan semua riwayat, sebab ada riwayat juga yang mengatakan Nabi angkat tangan sampai berbetulan ibu jari dengan cuping telinga, dan dikumpulkan riwayat yang tu dengan riwayat yang ni, maka dikeluarkan kaedah yang diajar di dalam mazhab Syafi'i yang kita tunjukkan tadi. Ada juga yang berpegang bahawa maksud berbetulan dengan bahu adalah memang telapak tangan berbetulan dengan bahu. Lalu Dr. Luqman ada datangkan kaedah yang sangat penting. Kadar mengangkat tangan ada 3. Yang pertama adalah mengangkat tangan sehingga berbetulan dengan bahu. Jadi untuk mendapat sunnah mengangkat tangan cukup dengan sekadar mengangkat tangan sama ada sekadar bahu ataupun lebih dari ataupun atas sikit daripada bahu. Jadi ni yang kadar yang paling rendah, mengangkat tangan berbetulan dengan bahu. Kadar yang kedua, angkat tangan sewaktu takbir lebih sikit, jarinya ini lebih sikit naik ke atas sampai di telinga, sampai di pertengahan telinga lebih kurang. Itu kadar yang kedua. Kadar yang ketiga yang bertepatan dengan mazhab Syafi'i yang disebut oleh Imam Nawawi adalah diangkat tangannya sampai kadar ibu jari kena pada cuping bertepatan dengan cuping telinga, dan atas jari kita ni bertepatan dengan atas telinga, seperti yang disyarahkan pada minggu lepas. Baik, itu sunat yang ke-40. Sunat yang ke-41, ayun hiya raf'al yadaini ma'a akhir takbir. Sunat yang ke-41, mengangkat kedua tangan seiringan bersama takbir yang terakhir. Mengangkat kedua tangan seiringan dengan takbir yang terakhir, maksudnya kita mengangkat tangan, kita an yunhiya raf'al yadain, mengangkat tangan ni sewaktu kita turunkan tangan, kita turunkan bersama dengan hujungnya takbir dekat huruf ra di dalam Allahu Akbar. Jadi kita mula angkat takbir dengan hamzatul jalalah Allahu Akbar. Disunatkan kita untuk sertai ke semua perbuatan kita tadi itu, mengangkat takbir, mengangkat tangan dengan takbir. Daripada mula angkat tangan sampailah kita letak semula tangan kita sunat untuk mulakan dengan takbir. Ada sebahagian yang mengangkat tangan bila dia angkat tangan dulu, duduk sat, lepas tu dia bersuruh Allahu Akbar, baru dia letak. Yang sunat adalah mengangkat tangan sewaktu angkat takbir, mengangkat takbir sewaktu angkat tangan. Cumanya yang paling penting di dalam takbir adalah untuk kita nak sertakan niat. Nak sertakan niat masuk di dalam takbir tu, nak hadirkan niat. Kalau susah bagi kita untuk nak menjaga perkara sunat ni, maksudnya kalau kita sibuk dengan fikir kedudukan tangan kita, macam mana nak angkat, sampai kita terleka, tak sempat untuk nak hadirkan niat di dalam takbir tu, maka ada baiknya kita angkat saja tangan macam mana sekalipun dan beri tumpuan kepada niat yang kita nak hadirkan di dalam hati. Sebab tu ni adalah malakah yang patut diamalkan. Jadi kalau seorang tu terbiasa untuk amalkan yang
berlainan dengan sunat, dan solatnya masih sah. Kalau seorang tu terbiasa melakukan yang berlainan dengan sunat, maka dia akan terbiasa macam tu. Jadi kita patut biasakan kita dengan yang sunat, mula angkat takbir dengan mula angkat tangan dengan mula takbir, untuk nak jadikan perkara sunat ni sebagai malakah bagi kita. Jadi tak susah bagi kita untuk kita nak angkat tangan berbetulan dengan sunat, dan pada yang sama kita boleh hadirkan perkara yang wajib sewaktu takbir, supaya ianya jadi malakah bagi kita. Jadi kalau orang yang terbiasa angkat tangan dulu baru takbir, maka dia akan terus biasa macam tu. Jadi susah bagi dia untuk nak buat balik yang macam sunat, nak angkat tangan sewaktu takbir, dia akan jadi susah. Jadi kita kena biasakan untuk jadi malakah bagi kita, supaya dalam masa yang sama kita tumpu pada perkara yang sunat ni, kita tak terlepas, kita tak terleka daripada melakukan yang wajib, iaitu niat sewaktu angkat takbir. Yang ke-41. Yang ke-42, sunat yang ke-42, an la tunfadal yadani yaminan wala shimalan indal faraghi minhu. Sunat yang ke-42 adalah tidak menggerakkan kedua tangan ke kiri dan ke kanan, tidak menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan indal faraghi minhu, selepas selesai daripada mengangkat takbir. Selepas selesai daripada mengangkat takbir, pendapat yang dipilih oleh musannif adalah pendapat melepaskan kedua tangan selepas angkat takbir sebelum meletakkan kedua tangan di dada. Jadi ini adalah mazhab, ini adalah pandangan yang dipilih oleh musannif yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut sunat adalah mengangkat tangan selepas angkat takbir, jatuhkan tangan macam waktu iktidal tu, ke kiri dan ke kanan. Jadi waktu jatuhkan tangan ke kiri dan ke kanan tu, kata musannif, sunat bagi kita untuk kita tak gerakkan kiri dan kanan. Jadi jangan gerakkan tangan kita. Jangan gerakkan tangan kita waktu tangan kita duduk kat bawah tu. Selepas tu barulah angkat tangan untuk letakkan di dada. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh musannif. Adapun pendapat lainnya yang juga disebut di dalam mazhab kita, iaitu pendapat Imam Al-Baghawi. Pendapat Imam Al-Baghawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan tidak disunatkan untuk meletakkan tangan selepas meletakkan tangan di bawah selepas angkat takbir. Adapun yang sunat adalah selepas angkat takbir terus letak tangan dekat dada. Itu yang banyak diamalkan. Cuma yang kita tengok sebahagian, mungkin kita tengok ada sebahagian yang amalkan lepas angkat takbir dia tak letak terus tangan di dada tu. Jadi kita fahamlah ianya adalah ada pendapat di dalam mazhab yang mengatakan sunat untuk buat demikian, dan musannif memilih pendapat yang mengatakan sunat untuk meletakkan tangan kiri dan kanan sebelum meletakkannya di dada selepas angkat takbir. Jadi kata musannif, sewaktu meletakkan tangan di kiri dan kanan itu tidak disunatkan untuk menggerakkan tangan kiri dan kanan. Tapi kata Imam Baghawi, sekalipun Imam Baghawi mengatakan tidak disunatkan, bahkan makruh untuk meletakkan tangan meletakkan tangan di kiri dan kanan. Tetapi hukum makruh ni adalah untuk orang awam yang tidak mampu untuk nak jaga tangan dia sewaktu solat. Maksudnya sewaktu dia lepas angkat takbir tu, tangan dia yang letak kiri dan kanan. Kalau dia tak mampu nak jaga tangan dia gerakkan tangan dia, maka makruh bagi dia untuk letakkan tangan dia di kiri dan kanan. Tapi bagi yang selamat daripada perkara-perkara yang leka macam tu, maka tidak dimakruhkan bagi dia untuk meletakkan tangan di kiri dan kanan selepas mengangkat takbir. Sunat yang ke-43, irsalul yadaini bihudu. Sunat yang ke-33, melepaskan kedua tangan ke bawah dengan tenang. Jadi selepas angkat takbir,
menurunkan tangan ke bawah dengan tenang, dengan perlahan, bukannya dengan kuat. Itu sunat yang ke-43. Sunat yang ke-44, istighnafu raf'ihima, memulakan mengangkat tangannya semula. Jadi ini sunat yang ke-44 selepas meletakkan tangan di kiri dan kanan, seperti yang disebutkan oleh musannif pengarang Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami. Sunat yang ke-44 adalah mengangkat semula kedua tangannya, meletakkan di dada. Jadi ini mengikut pendapat yang mengatakan sunat meletakkan tangan di kiri dan kanan selepas takbir, sebelum meletakkannya di dada. Sunat yang ke-45, wad'ul yadaini tahta as-sadr, meletakkan kedua tangan di bawah dada, wa an takuna al-yadani fawqa as-surrah, dan kedudukan tangan itu berada di atas pusat. Jadi ini mula nak masuk kepada sunat-sunat ketika meletakkan tangan, kaedah-kaedah yang tepat, kaedah sunat untuk meletakkan tangan di atas dada. Di kata musannif, sunat yang ke-45, wad'ul yadaini tahta as-sadr, meletakkan tangan di bawah dada. Jadi ada banyak riwayat hadis daripada Nabi SAW menceritakan tentang kaedah untuk meletakkan tangan. Lalu dikumpulkan riwayat tersebut di dalam mazhab kita Syafi'i, dikeluarkan satu kaedah. Maksud meletakkan tangan di dada adalah kedudukannya di bawah dada, dan atas sedikit daripada pusat. Jadi dia duduk dekat kawasan hujung tulang rusuk kita ni. Jadi kedudukannya di situ, bawah sikit daripada dada dan atas sikit daripada pusat. Ni adalah kaedah yang ditunjukkan di dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab lain ada cara yang lainnya, ada yang letak tepat di pusat, ada yang letak di bawah sikit daripada pusat. Ada yang tak letak tangan di dada tapi dilepaskan kiri dan kanan, seperti mazhab Maliki. Tapi apa-apapun di dalam empat mazhab adalah kedudukannya sama ada, yang seperti mana yang dalam mazhab Syafi'i kita, bawah sikit daripada dada, atas sikit daripada pusat, ataupun dekat pusat, ataupun bawah sikit daripada pusat. Bawah sikit saja daripada pusat, bukannya sampai ke bawah tu, ataupun kiri dan kanan. Ini seperti mana yang ada di dalam empat mazhab. Adapun yang meletakkan tangan di dada, dia tidak diriwayatkan di dalam mana-mana mazhab empat yang meletakkan tangan di dada yang tinggi macam ni. Sebaliknya, ini adalah tafsiran daripada Syekh Albani tentang kedudukan tangan di dada, dan ianya menjadi meletakkan tangan kat dada ni banyak diamalkan oleh yang beraliran Salafi, banyak berpegang dengan pendapat Syekh Albani meletakkan tangan di dada macam ni. Adapun mazhab empat tidak diriwayatkan, tidak disunatkan untuk meletakkan tangan di atas dada macam ni. Sebaliknya diterjemahkan maksud dada itu adalah bawah daripada kedudukan dada yang tengah ni. Itu dalam mazhab Syafi'i kita, atas sikit daripada pusat, bawah sikit daripada dada, dekat hujung tulang rusuk kita. Sebab tu kata musannif, wad'ul yadaini tahta sadr, meletakkan tangan di bawah dada. Wa an takuna al-yadani fawqa surah, dan kedua tangan itu adalah di atas pusat. Yang ke-36, an yakuna wad'ul yadaini ma'ilan qalilan ila al-yasari wa jihatal qalb, bahawa kedudukan tangan tu ma'ilan qalilan, dia cenderung sikit ke arah kiri, ke arah tempat letaknya hati. Jadi sunat untuk cenderungkan sedikit tangan ke arah kiri, gerakkan sedikit ke belah kiri kedudukan dia. Yang ke-47, wad'ul yadil yumna 'ala al-yusra. Yang ke-47, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, seperti mana yang kita amalkan. Yang ke-48, nashru asabi'il yadil yumna 'ala tuli zira'il yusra. Meletakkan membuka jari, nashru asabi', meletakkan jari tangan kanan di atas tuli zira'il yusra, di atas lengan tangan kiri. Jadi
istilah di dalam bahasa Arab, bermula daripada pergelangan tangan kita sampai ke siku, yang ni dipanggil zira'. Daripada tangan sampai ke siku dipanggil zira'. Dan disunatkan kita untuk meletakkan jari kita, meletakkan tangan di atas, meletakkan jari kanan di atas tangan kiri. Kita tengok sunat yang ke-49, kata musannif, antakunal musabbihatu wal wusta wa hiyal mansyurah. Disunatkan untuk letak jari tangan kanan atas zira', atas lengan tangan kiri. Jari mana untuk kita letakkan, kata musannif, letak jari musabbih dan juga jari wusta, iaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Kita belajar sikit anatomi dalam bahasa Arab ni. Yang ni dipanggil sebagai ibham dalam bahasa Arab. Ibu jari dipanggil sebagai ibham, jari telunjuk dipanggil sebagai sababah ataupun sabahah, jari telunjuk. Jari tengah dipanggil sebagai wusta, jari kelingking dipanggil sebagai binsir, jari manis dipanggil sebagai khinsir. Jadi yang sunat untuk letakkan di siku, di lengan kiri adalah jari tengah dan juga jari telunjuk. Yang ke-50 sunat an yaqbida bil yadil yumna ala qu'il yusra. Memegang dengan tangan kanan tu, tangan kita ini pegang ku' tangan kiri. Ku' adalah kedudukannya di sini, daripada sendi hujung sendi ibu jari kita sampai ke pergelangan tangan. Di sini dipanggil sebagai ku', di dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ku'. Di sini dipanggil rusuh. Istilah-istilah ni dijelaskan, nama-nama ni disebut oleh ulama dalam kitab fiqh semata-mata untuk nak menerangkan tentang kedudukan yang tepat ketika meletakkan tangan. Jadi ini dipanggil sebagai ku'. Jadi sunat untuk pegang ku' bagi tangan kiri. Untuk tangan kanan kita akan pegang macam ni. Pegang macam ni. Sunat yang ke-51 an yakuna qabdu qu'il yusra bi ibhamin wa khinsarin wa binsarin wa binsaril yadil yumna. Jadi pegangan tangan kita tu dekat ku' ni adalah kita pegang dengan ibu jari tangan kanan dan khinsir dan binsir. Jadi kita akan pegang macam tu. Tadi sunat yang ke-49 kita dah baca, jari tengah dan jari telunjuk akan letak di zira'. Jadi kedudukan dia akan jadi macam ni. Seperti mana yang disebutkan oleh musannif, kedudukan dia akan jadi macam ni. Ni kalau di bahagian dalam, kedudukan luar akan jadi macam ni. Jadi kita pegang sikit dekat ku' ni, dia akan jadi macam tu kedudukan dia. Kita pegang pergelangan tangan ni adalah kita pegang dengan menggunakan ibu jari, kita gunakan jari kelingking dan juga jari hujung ni. Yang ke-52 qabdu ba'dir rusuh. Kalau di sini disebut sebagai ku', di sini yang bahagian yang ni disebut sebagai rusuh. Di sunat yang ke-52 adalah pegang sebahagian daripada rusuh. Sunat yang ke-53 pula qabdu awwalis sa'id, memegang awwalis sa'id, bahagian awal daripada sa'id. Sa'id yang ni macam sama macam zira'. Sama macam zira' sa'id, daripada sini ke sini. Baik. Jadi ini adalah sa'id. Jadi pegang hujung sunat yang ke-53 adalah pegang awal-awal sa'id di sini. Jadi kita kumpulkan ke semua sekali daripada sunat yang ke-38 sampai ke 53, dia akan jadi kedudukan dia macam ni. Bila kita pegang macam ni, maka dah ada beberapa sunat kat situ. Meletakkan jari di zira' dan juga memegang pergelangan tangan kita dengan tiga jari ni,
Lepas tu pegang pula sebahagian daripada kok, pegang daripada sebahagian daripada rusuk, pegang pula awal-awal daripada sa'id. Kita pegang juga dekat kawasan ni. Adapun cara yang lainnya boleh juga kalau pegang macam ni. Pegang macam ni pun boleh, sebab kat sini dah terkumpul beberapa sunat. Bila kita pegang macam ni, kita dah pegang sebahagian daripada rusuk kok, dah pegang sebahagian daripada rusuk, pegang juga sebahagian daripada sa'id, daripada lengan tangan kita ni, kita akan pegang sebahagian. Jadi bila letak macam ni tu dah terkumpul beberapa sunat. Yang paling penting ketika meletakkan tangan adalah untuk kita berada di dalam keadaan istirahat. Jadi jangan susahkan kita untuk nak menjaga kedudukan tangan kita apa semua. Yang paling penting kita amalkan adalah untuk amalkan di dalam keadaan yang relax lah, kita kata dalam keadaan istirahat. Jadi cara yang ditunjukkan oleh ulama, oleh fuqaha itu dah cukup mudah dan bertepatan dengan sunnah. Jadi sunnah adalah untuk nak bagi kita kedudukan kita di dalam solat itu tidak terlalu susah, dalam keadaan cuma nak bagi dalam kita duduk dalam keadaan istirahat. Sebab tu sewaktu angkat tangan tu kita bengkokkan sedikit hujung jari, dan bengkokkan hujung jari ni adalah dalam keadaan kita sewaktu tenang. Jadi kalau kita straightkan jari kita ni pun sunat juga, atau mengikut salah satu pandangan. Cuma yang menyebut sebagai sunat bengkokkan hujung jari itu adalah bertepatan dengan keadaan manusia, keadaan kita sewaktu kita dalam keadaan tenang. Jadi masuk dalam solat dengan keadaan tenang, dan letakkan tangan di dada pun dalam keadaan tenang. Sunat yang ke-54, sunat yang ke-54, yaqra'u doa al-iftitah wa yazidu alaihi Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Sunat yang ke-54 kita dah selesai sunat-sunat sewaktu meletakkan tangan. Kita masuk sunat yang ke-54, membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah adalah disunatkan di dalam semua solat kecuali solat jenazah. Tidak disunatkan baca doa iftitah di dalam solat jenazah sebab solat jenazah ni dia terbina di atas keringanan. Kita nak mempercepatkan urusan jenazah, dan solat jenazah maka nak mempercepatkan urusan jenazah, jadi tidak disunatkan untuk membaca doa iftitah. Sama ada solat jenazah macam biasa ataupun solat jenazah ghaib juga tidak disunatkan untuk membaca doa iftitah. Dan kedudukan doa iftitah adalah sebelum kita mula baca ta'awuz untuk baca surah Al-Fatihah. Sebelum kita baca a'udzubillah, sebelum kita sebut a'udzubillah, kedudukan doa iftitah adalah sebelum kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun bila kita dah mula baca a'udzubillah, sama ada kita baca secara tak sengaja ataupun secara sengaja, bila kita dah mula baca a'udzubillah untuk masuk baca surah Al-Fatihah, maka akan hilangnya sunat untuk membaca doa iftitah. Tak disunatkan kepada dia untuk ulang kembali baca doa iftitah. Dan doa iftitah tak disunatkan untuk sebut ta'awuz, tak disunatkan untuk sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma ada beberapa syarat doa iftitah disebutkan di dalam kitab, seperti kitab I'anah Talibin, ataupun ada dikumpulkan oleh Habib Hassan Al-Kaf di dalam kitab Taqrirat Sadidah, menyebut doa iftitah ada beberapa syarat, ada 5 syarat. Yang pertama, ay yudrikal imama fil qiyam. Doa iftitah adalah kalau bagi masbuk, kalau bagi masbuk sunat bagi dia untuk baca doa iftitah kalau dia dapat solat dengan imam ketika waktu qiyam. Jadi kalaulah dia masuk solat, dia tu rukuk, tak disunatkan untuk membaca doa iftitah. Sebab imam rukuk, dia masuk solat tu dia rukuk, ataupun imam sujud, ataupun imam duduk dekat tasyahud, maka tak disunatkan kepada dia untuk membaca doa iftitah. Syarat yang kedua, alla yashra'a fi ta'awuz. Yang kita sebut tadi, dia tidak mula lagi untuk membaca ta'awuz. Maka kalau dia dah baca ta'awuz, dah hilang dah sunat untuk membaca doa iftitah. Syarat yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah atau idza qara'ahu.
Ni dalam keadaan masbuk. Bagi makmum yang masbuk, kalau dia bimbang, dia baca surah, dia baca doa iftitah, dia tidak akan sempat untuk baca Fatihah sebab imam akan rokok. Kalau dia bimbang, maka tak disunatkan bagi dia untuk membaca doa iftitah. Tapi kalau dia pasti bahawa imam ni selalunya akan baca panjang dan dia sempat bagi dia untuk baca doa iftitah dan baca surah Fatihah lepas tu, maka disunatkan. Tapi kalau dia rasa dia tak sempat untuk nak baca surah Fatihah lagi, maka tak disunatkan dia untuk baca doa iftitah. Sebaliknya dia terus baca surah Al-Fatihah yang rukun. Kalau dia tak pasti, kalau dia tak pasti bahawa sempat ataupun tak sempat untuk dia baca surah Al-Fatihah, dan dia baca juga surah dia baca juga doa iftitah, dan waktu dia baca surah Fatihah tak sempat, imam rokok, wajib untuk dia sempurnakan surah Fatihah juga dengan kadar yang dia baca waktu doa iftitah tadi itu. Jadi kalau dia baca doa iftitah katakan sampai kadar banyak mana, lepas tu imam rokok, sepatutnya dia baca surah Fatihah tadi. Jadi dia kena baca juga surah Fatihah dengan kadar bacaan doa iftitah dia tadi. Sebab sepatutnya tadi doa iftitah dia tu tak disunatkan dah bagi dia. Sepatutnya dia kena istighal dengan yang wajib, istighal dengan yang rukun. Jadi dia disebabkan dia istighal dengan yang sunat sampai dia terlepas rukun, maka dia wajib datangkan dengan yang rukun daripada Al-Fatihah tu, dia wajib datangkan dengan kadar panjang yang surah, kadar panjang doa iftitah yang dia bacakan tadi. Syarat yang keempat, alla takuna solata janazatin li'annaha mabniyatun ala takhfif. Syarat yang keempat, doa iftitah bukanlah dalam solat jenazah. Jadi dalam solat yang lain, sembahyang fardu, sembahyang sunat, semuanya disunatkan untuk membaca surah, untuk membaca doa iftitah. Syarat yang kelima, alla yakhafa khurujal waqt. Tidak bimbang akan keluarnya waktu. Ni bagi yang solat di hujung-hujung waktu. Solat di hujung waktu, takut untuk keluar daripada waktu, takut untuk masuk sebahagian hujung solat dia tu di dalam waktu yang lain, maka dia perlu untuk datangkan dengan yang wajib sahaja, maka tak didatangkan dengan yang sunat. Dan surah Fatihah ada banyak riwayat. Riwayat yang paling tepat, riwayat yang pandangan yang paling tepat, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu wajah tu bermula daripada wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini adalah riwayat daripada Imam Muslim. Ini yang lebih afdal, bukan yang lebih tepat, semuanya tepat. Yang lebih afdal adalah yang ni, wajah tu wajhiya lilladzi. Ada riwayat yang lain pula, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Panjang tu sahaja. Jadi kebanyakan yang diamalkan oleh kita adalah kita gabungkan di antara riwayat ni dan riwayat yang satu lagi. Jadi kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi. Jadi kita baca macam tu kebanyakannya. Sebab apa? Sebab yang kita amalkan adalah kita gabung riwayat. Tak ada masalah untuk kita gabungkan riwayat yang ni dengan riwayat yang satu lagi, maka kita baca ke semua sekali. Kita baca daripada Allahu akbar kabira sampailah wajjahtu wajhiya lilladzi. Dan kata musannif, yaqra'u du'a'ul iftitah wa yazidu alaihi. Baca doa iftitah yang kita sebutkan tadi, sama ada dia nak baca pendek Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dia nak baca yang tu saja, ataupun dia nak gabung di antara yang ni dengan yang kita baca tadi wajjahtu wajhiya lilladzi, dia gabung kedua tu. Sunat juga selepas dia gabung kedua ni, untuk dia tambah lagi, dia tambah di dalam doa iftitah yang tambah doa yang disebutkan oleh Habib Sa'ad Al-Hadrami, Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bik
wa ilaika tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Tadi yang panjang tadi itu boleh dibaca ke semua sekali, ataupun boleh dibaca mula daripada doa yang ni, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Jadi yang ada kitab tu boleh nampak kat mana kedudukan dia. Yang selebihnya boleh buat tempahan kitab, insya-Allah kita akan dapatkan minggu depan semua boleh ada kitab. Dan ada kitab ni akan lebih mudah. Boleh juga mula daripada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu min ad-danas Allahumma aghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Wa fi riwayatin subhanakallahu wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Wa fi riwayatin, ada riwayat yang lain daripada riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kana nabiyya idza iftataha as-salata qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan solat akan membaca la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa alimtu wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wajjahtu wajhiya, yang tadi wajjahtu wajhiya lilladzi, sambung kepada yang kita selalu baca tu, wa yahsunu lil imami an yaqtasira ala wajjahtu wajhiya ila wa ana minal muslimin. Jadi doa yang diberikan oleh Habib Sa'al Hadrami tadi panjang, kita boleh laksanakan sewaktu kita solat sendirian. Adapun sewaktu solat jemaah, sunat bagi imam untuk membaca secara ringkas, lalu dibaca wajjahtu wajhiya lilladzi, baca yang tu saja, yang tu sunat bagi imam, kecuali imam tu menjadi imam bagi makmum-makmum yang kesemuanya redha dengan panjangnya imam. Maksudnya semua tak ada masalah untuk nak panjangkan solat, maka waktu tu disunatkan untuk baca yang panjang. Tapi kalau keadaan makmum pada zaman kita sekarang ni, maka disunatkan untuk ikhtisar, maka baca wajjahtu wajhiya lilladzi sehingga wa ana minal muslimin. Idza lam ya'dhanil ma'muni fi at-tatwil. Jika tidak diizinkan oleh makmum untuk idza lam ya'dhanil ma'mum fi at-tatwil, dalam terjemahan silap cetakan dia disebut al-ma'muni, yang tepat adalah al-ma'mum. Bagi yang ada kitab boleh betulkan, yang tepat adalah idza lam ya'dhanil ma'mumu fi at-tatwil, kalau makmum tidak mengizinkan untuk panjang, maka sunat bagi imam untuk memendekkan bacaan bacaan doa iftitah. Wa kadzal munfaridu alladhi yuksiru at-takhfif, dan begitu juga bagi yang solat sendirian, yang lebih ringan bagi dia untuk dia ringankan bacaan surah iftitah. Kalau dia baca panjang bagi dia rasa berat, maka elok bagi dia untuk ringankan saja, maka baca yang pendek. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah minggu depan kita sambung pada sunat yang ke-55. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim bi khair wa ba'd. Saya mulakan lagi, saya kasihi pengurusi majlis kita pada pagi ini, Fadil Ustaz Sirajuddin Abdullah, seterusnya para asatizah, para santri, muslimin muslimat, mudah-mudahan itu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan sambung bacaan kitab Asy-Syamil fi Khulasati Syama'il karangan tuan guru kita yang mulia Syekhuna Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Al-Azhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada beliau, kesihatan yang baik, kekuatan untuk memimpin umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung pada bab pada menyatakan tentang kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bait yang ke-210. 210. Okey. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. 63 umurnya baginda ketika dijemput Ar-Rafiqul A'la. Jadi umur Nabi SAW ketika beliau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, umur Nabi, sebahagian ulama mengatakan, pendapat mengatakan bahawa umur Nabi wafat adalah ketika mana umur 63 tahun. Ini ittifaq para ulama. Dan ada sebahagian lagi mengatakan umur Nabi ketika mana wafat adalah ketika mana berumur 60 tahun. Dan sebahagian lagi katakan bahawa umur Nabi ketika mana wafat adalah 65 tahun. Saya kita tengok di bawah pembahasan para ulama. Cuba tengok nombor 1. Ini berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah. Allah Subhanahu wa taala mengambil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada permulaan 60 tahun. Wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan tidak ada di kepala Nabi, di rambut Nabi, di janggut Nabi ini lebih daripada 20 helaian uban. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui tentang hampirnya waktu kewafatan setelah Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepadanya dengan turunnya surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada Nabi tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian para anbiya, para wali Allah Subhanahu wa taala yang dimaklumkan tentang kematian beliau, bila kematian beliau dan sebagainya. Seperti yang berlaku kepada Imam Ghazali rahimahullahu taala, ketika mana hampir wafat, disuruh anaknya untuk sediakan kafan. Beliau tahu bahawa beliau akan wafat, jadi disuruh sediakan kafan. Dan Nabi bila turun Iza jaa nasrullahi wal fath, surah An-Nasr, maka ini merupakan surah yang terakhir yang diturunkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina dan pada hari Nahr, iaitu pada 10 Zulhijjah. Jadi Nabi wafat 11 Zulhijjah. Dan ayat ni turun ketika mana Nabi di Mina dan pada tahun 10 Zulhijjah. Sebab Nabi wafat 11 Zulhijjah. Dan sebahagian pandangan mengatakan bahawa surah ini Iza jaa nasrullahi wal fath diturun pada 3 hari sebelum kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud 8 Zulhijjah. Sebahagian kata 8 Zulhijjah. Dan sepakat para ulama mengatakan bahawa riwayat yang paling sahih adalah berdasarkan riwayat Imam Muslim daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, bahawa baginda wafat pada umur 63 tahun.
Ini seperti yang telah ditulis oleh tuan guru kita dalam bait ini, bahawa Nabi wafat 63 tahun. Ini adalah ittifaq para ulama. Dan pandangan yang kedua mengatakan Nabi wafat adalah ketika mana umur 60 tahun. Jadi ditanggung oleh para ulama dengan maksud bahawa perawi yang meriwayatkan Nabi wafat ketika mana umur 60 tahun ini menanggung bahawa angka 60 tahun ini dibundarkan. Bermaksud Nabi wafat 63 tahun. Jadi 63 tahun 63, 3 tak sampai 5. Jadi dibundarkan. Jadi huruf angka dalam bahasa Arab ini selalunya jadi macam tu, takrib. Dia bagi takriban. Jadi 63 tahun. Kalau 64 tahun, maksud 60 tahun. Kalau 63 tahun, 3 tak sampai 5. Jadi dikira 60 tahun. Dikira macam tu. Jadi ulama tanggung macam tu. Riwayat yang mengatakan Nabi wafat ketika mana umur 60 tahun. Dan pandangan yang ketiga mengatakan bahawa Nabi SAW wafat ketika mana baginda berumur 65 tahun. Dan ini berkemungkinan perawi hadis tersebut memasukkan sekali kiraan tahun lahir dan tahun wafatnya baginda SAW, atau berlaku padanya kekeliruan. Jadi ada pendapat ulama mengatakan Nabi wafat ketika mana umur 65 tahun. Jadi macam nak kira 65 tahun dikira sekali umur tahun Nabi lahir dan tahun Nabi wafat. Jadi 65 tahun. 63 tahun asal kan? Jadi tambah 2 tahun Nabi lahir dan Nabi wafat. Dan sebab apa kira macam tu? Sebab kira macam contoh, ada orang lahir 1 bulan 1 2022 contoh. Dan ada orang lahir 31 hari bulan 12 2022. Orang yang lahir 31 hari bulan 12 2022, dia kira setahun lah. Dia kira umurnya setahun pada tahun 2022. Bila masuk 2023 tahun baru, dia kira setahun lah. Dia walaupun orang yang lahir 1 bulan 1 2022 tu dia lahir dulu. Jadi dia sama umurnya dengan orang yang lahir pada 31 hari bulan 12 2022. Kira macam tu, kira lansam lah. Maksudnya orang yang mengatakan, pendapat yang mengatakan, ulama mengatakan yang Nabi wafat pada umur 65 tahun ini dia kira tahun sekali Nabi lahir dan Nabi wafat maksudnya. Dan kemudian baik yang seterusnya, tempoh dakwah baginda Nabi tercinta ini 23 tahun singkat jua. Ini tempoh dakwah Nabi SAW singkat, 23 tahun. Ma'ruf yang 13 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Cuba tengok di bawah. Ini berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanatan yuha ilaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun dan diturunkan wahyu kepada baginda. Wa bil Madinati 10, dan di Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Wa tuwfiya wa huwa ibnu 63, dan beliau wafat, sallallahu alaihi wasallam wafat ketika mana umurnya 63 tahun. Jadi tempoh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Dan ini adalah tempoh yang singkat. Walaupun singkat, tapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar di seluruh dunia. Ada para anbiya yang mana berdakwah kepada kaumnya, ada yang berapa orang je ikut. Contoh yang berlaku kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, berdakwah kepada kaumnya 80 orang ikut. Berdakwah selama 950 tahun. Nabi Allah Nuh alaihi salam 950 tahun. Umur Nabi Allah Nuh 1050. Tapi pengikutnya riwayat menyebut bahawa 80 orang, sikit. Ada sebahagian para anbiya yang berdakwah kepada kaumnya seorang je ikut. Dan tak ada para anbiya yang tak ada orang pengikut. Maksudnya tak ada orang ikut. Dan ini adalah dalil bahawa beratnya ujian para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Allah Hud alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, kaum Ad, berabad-abad lama, tapi yang ikut sikit. Maksudnya berabad-abad ni kita kata satu abad 100 tahun. Berabad-abad beratus tahun. Nabi Allah Hud alaihi salam diutuskan kepada kaumnya, kaum Ad,
Ini berdakwah berabad-abad. Tapi yang ikut sikit saja. Dan berlaku juga kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Diutuskan kepada kaumnya, kaum Thamud, dan pengikutnya sikit, dan dibusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan gempa bumi, diuji oleh Allah. Diberikan azab kepada kaumnya, iaitu kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam, diutuskan kepada kaum Thamud dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Lut alaihi salam diutuskan kepada kaum Sadum. Kaum Sadum ni makruf contoh. Yang kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, mereka ni suka sama jenis suka sama jenis, lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan, dan dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterbalikkan bumi. Berlaku juga kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam, Nabi Allah Ayub alaihi salam, diuji oleh Allah, ditinggalkan oleh isterinya, ditinggalkan oleh keluarganya. Kenapa? Kerana Nabi Allah Ayub AS diuji oleh Allah dengan kesakitannya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau kekal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ujian berat yang ditimpa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ini tidak lain tidak bukan hanyalah semata-mata untuk mengangkat derajat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi tempoh dakwah Nabi 23 tahun, dan 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah. Kita tengok lughatul hadis, Makkah, kata para ulama, di Makkah dinamakan Makkah adalah kerana tamukuz dzunub, yang bermaksud yang menghilangkan serta menghapuskan dosa. Itu maksud Makkah. Dan Madinah Al-Munawwarah dinamakan Madinah Al-Munawwarah kerana apa? Kerana bercahayanya, kerana datangnya Nabi SAW. Bila datang Madinah Al-Munawwarah, bercahaya. Dan bila Nabi wafat, katalah sebut dalam hadis, bila Nabi wafat, maka gelap. Sebab apa? Kewafatan Nabi, disebabkan dengan kewafatan Nabi SAW. Maksudnya. Kemudian baik yang seterusnya, sakit Nabi disebabkan racun Khaybar. Ini seperti dinyata dalam khabar. Nombor 2, ini berdasarkan riwayat daripada Ibn Sunni dan Abu Nuaim, ma zalat aklahu Khaybar tu'awiduni fi kulli 'amin hatta kana hadha awana qat'i abuhuri. Dan disebut dalam hadis bahawa Nabi SAW diracun oleh seorang perempuan Yahudi, iaitu namanya Zainab bintul Harith, yang meracun Nabi SAW. Dan kata Nabi, disebabkan racun tadi, maka aku setiap tahun aku akan diserang dengan racun tadi. Maksudnya Nabi sakit, rasa sakit disebabkan racun tadi. Itu disebut mazalat aklahu Khaybar tu'awiluni fi kulli 'amin. Dan sentiasalah aku merasakan cebisan daging yang aku makan ketika mana Khaybar, ini menyerangku setiap tahun, kata Nabi. Maksudnya kuat betul racun tadi, kuat betul, sampai sahabat Nabi Bishri bin Barra ini meninggal dunia sebabkan racun tadi, makan dengan Nabi SAW. Dan hatta kana hadha awana qat'i aburi, dan sehingga Nabi merasakan hampir terputus urat jantungku yang menyambung dengan jantungku. Maksudnya Nabi rasa nak hampir terputus urat. Maksudnya sakit betul Nabi ketika mana makan racun. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhulu fi maradihi alladhi mata fihi. Nabi, kata Sayyidina Aisyah, Nabi pernah menyebut kepadaku ketika mana hampir wafat, Nabi sakit dan Nabi hampir wafat, Nabi mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyatu, ma azala ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Kata Nabi kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, ya ma azala ajidu alam at-ta'am, sentiasa aku merasakan kesakitan makanan alladhi akaltu bi Khaybar, yang aku makan ketika mana Khaybar. Fa hadha awanun wajadtu qita'a abhuri min dhalika summi. Dan ini adalah waktu yang aku rasakan seakan-akan terputus urat jantungku kerana makan racun tadi. Maksudnya kuat betul racun tadi.
Ini adalah ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan daripada Sahih Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan yahudiyatan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumah. Ni datang seorang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang untuk racun Nabi. Dibawa apa? Dibawa kambing yang Nabi suka, bahagian yang Nabi suka. Nabi suka kambing bahagian depan, kaki kambing bahagian depan Nabi suka. Maka dibawa oleh Yahudi tadi, perempuan Yahudi tadi ni bawa kaki kambing tadi dan letak racun. Kemudian fa'akala minha, Nabi makan. Faji'a biha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alaha an dzalik. Maka Nabi tanya tentang perkara tadi. Sebab apa buat macam tu? Sebab apa letak racun tadi? Maka kata beliau, kata Yahudi tadi, faqalat aradtu la aqtulak. Aku nak bunuh kamu wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, maka Allahu liyusallitaki ala dzaka. Kamu tak akan mampu untuk bunuh. Qalu, kemudian kata para sahabat, ala naqtuluha. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, adakah kami boleh bunuh Yahudi ni? Kemudian kata Nabi, la. Qala fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para sahabat, aku sentiasa mengetahui bahawa racun yang terkena Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada anak tengkok. Maksudnya kuat betul racun tadi. Dan ada riwayat sebut bahawa perempuan Yahudi tadi ini masuk Islam dan dihukum bunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat sebut, dan kalau dalam riwayat Sahih Muslim ni sebut bahawa Nabi tak bunuh. Para sahabat tanya, ala naqtuluha? Qala la. Dia tanya bunuh. Dan ada riwayat sebut bahawa Nabi menyatakan hukuman kepada wanita Yahudi tadi disebabkan para sahabat wafat. Bishr bin Barra wafat sebabkan makan racun tadi, maka Nabi menyatakan hukuman bagi hak keluarga Bishr bin Barra. Dia bagi hak Nabi selesai, Nabi maafkan. Tapi bagi hak keluarga Bishr bin Barra ni tidak boleh. Maka keluarga beliau menjatuhkan hukuman mati kepada perempuan Yahudi tadi. Dan ada riwayat sebut bila ditanya kepada perempuan tadi kenapa beliau letakkan racun tadi dalam daging untuk bagi kepada Nabi, kata perempuan tadi sebab nak tahu bahawa Nabi ni adalah Nabi ataupun tidak. Sebab kalau Nabi ni adalah Nabi, maka racun tadi akan bercakap, daging tadi akan bercakap bagi tahu bahawa dalam ni ada racun. Dan sungguh daging tadi bercakap bagi tahu bahawa dalam daging ni ada racun. Dan sebab apa Nabi makan juga? Sebab untuk membenarkan i'tiqad Yahudi tadi bahawa dalam kitab terdahulu menyebutkan bahawa Nabi akhir zaman ini akan makan daging racun. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi akhir zaman ini akan makan daging yang beracun. Dan untuk membenarkan i'tiqad para Yahudi tadi, Nabi makan. Nabi tahu dalam tu ada racun, tapi untuk membenarkan i'tiqad Yahudi tadi. Itu maksudnya. Dan cuma tengok kata Imam Qadhi Iyad rahimahullahu taala, para ulama berbeza pandangan. Adakah baginda menjatuhkan hukuman mati terhadap wanita tersebut atau tidak? Ini berbeza, para ulama berbeza pandangan. Adakah Nabi menjatuhkan hukuman mati tadi kepada wanita tadi ataupun tidak? Jelas dalam Sahih Muslim bahawa baginda tidak menjatuhkan hukuman mati terhadapnya. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyerahkan keputusan tersebut kepada keluarga Sayyidina Bishr bin Barra bin Ma'rur radhiyallahu taala anhu, yang terbunuh ketika mana makan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bersepakat menjatuhkan hukuman bunuh terhadapnya. Ini bagi hak Nabi selesai, Nabi maafkan. Tapi bagi hak keluarga Bishr bin Barra tidak. Mereka dijatuhkan hukuman juga, qisas. Sebab tu kata riwayat sebut bahawa perempuan tadi masuk Islam. Kemudian lepas masuk Islam dijatuhkan hukuman. Dan kata Imam Qadhi Iyad rahimahullahu taala terakhir, jalan untuk menggabungkan di antara riwayat yang menyebut bahawa Nabi tidak menjatuhkan hukuman bunuh atau menjatuhkan hukuman terhadapnya ialah bahawa baginda tidak menjatuhkan hukuman terhadapnya ketika mana mula-mula mengetahui tentang racun tersebut. Ketika mana Nabi tahu bahawa ada racun pada daging tadi, maka Nabi tidak jatuhkan hukuman. Maka ketika para sahabat bertanya, adakah kami perlu membunuhnya? Maka baginda menjawab tidak perlu. Tetapi setelah berlaku kematian Bishr bin Barra, maka baginda menyerahkan keputusan tadi kepada keluarga beliau, lalu mereka menjatuhkan hukuman qisas terhadapnya.
disebut oleh syarah Imam Nawawi ala Muslim. Kemudian baik yang seterusnya, saya rasa setakat dulu. InsyaAllah akan disambung oleh tuan guru kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada karangan tuan guru kita. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat sama-sama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada tersalah bicara, terkasar bahasa. Jadi saya rasa setakat dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan isi majlis. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Fadil Profesor Bari, juga kepada Fadil Saleh Nafi atas penyampaian konsep ilmu pada tahun kedua. Mudah-mudahan diberikan kebaikan manfaat pada kita semua atas penyampaian konsep ilmu yang disampaikan. Dan insyaAllah seterusnya kita akan teruskan dengan pengajian pada Syekhul kita menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan dan kitab Tanbihul Adibah yang akan disampaikan oleh Syekhul kita, insyaAllah. Okay.